Okey, yang tertinggal nanti kamu ajar kawan-kawan yang tertinggal. Okey. Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pebaris fleksibel semua. Yang penting kita tengok pada apa skala. Bila dia bagi skala kat situ, perhatikan pada skala dia. 2 cm 1 unit pada paksi X. Ataupun kita panggil dia paksi mengufuk. Dekat X ni kamu boleh tulis contoh macam ni. Contoh ni, 2 cm 1 unit kamu tulis 1. Maksudnya sipir 1. 2 cm 10 unit untuk paksi Y. 10 unit tulis dekat Y ni 10 supaya kita cam. Okey. Kemudian terus pergi dekat kertas graf. Ambil kertas graf. Mulakan dengan X. Nampak? Mulakan dengan X. Tengok. X saya buat macam mana. Okey. Apa saya buat? Saya akan tanda dekat atas ni. Saya akan tandakan negatif 4. Dan saya akan cuba target mesti sampai bukan 3.5. Kita kena dapat cantik-cantik nombor. Kena genap. Jadi negatif 4 kena sampai 4 balik. Negatif 4 sampai 4 balik. Saya akan test. Jadi kalau letak kat sini. Contoh kalau saya mula kat sini negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. 0. 1. 2. 3. Tak cukup. Nampak? Bila kita test. Okey. Saya nak 4 tak cukup. Tak cukup kita injak lagi. Maksudnya negatif 4 kita kat sini. Negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ngam. Itu kita kena test dulu. Jangan main garis terus. Okey. Bila kita dah test, okey cantik. Cukup. Bila cukup, baru kamu pergi dekat kosong ni, gariskan. Dia garis kat kosong. Kosong ni tak semestinya garis dia duduk dekat tengah. Ada setengah soalan duduk kat tepi ni, ada setengah soalan duduk kat tepi ni, ada setengah soalan duduk ujung sekali. Dia ikut keadaan. Okey. Seterusnya, kita tengok. Paksi Y pula. Paksi Y dia kata kena buat sipir 10. Okey, sekarang kita ada. Ni garis yang kita buat dekat tengah ni sebenarnya dia adalah paksi Y. Dekat X kosong. Okey. Sekarang kita nak mula paksi Y, macam mana nak kira? Kita tengok nombor dekat paksi Y. Kita nombor yang paling besar sekali. Kan? Kemudian nombor paling besar tu kita mesti bundar dia kepada puluh terdekat. Yang lebih. Contoh macam ni. Nombor paling besar ni kita tengok 33.9. Kita bundarkan kepada puluh yang terdekat tapi lebih. Maksudnya jangan ambil 30, dia kurang tak boleh. Kena ambil paling dekat 40. Saya pun ambil 40 kat situ. Lagi sekali saya test. Kan? 40. Paling kecil kat sini adalah negatif 43. Kan? Saya buat dulu. 40, 30, 10, 10 pula. 20, 10, 0, negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40, negatif 50. Nampak? Dia ngam-ngam. Dia ngam-ngam. Sebab apa? Soalan ni, orang yang buat soalan ni, dia dah kira dia siap dah. Mesti cukup-cukup kita graf. Okay? Jadi dekat kosong Y ni, baru kita garis paksi X yang sebenar. Ada 9 markah, jangan risau. Kita ada 9 minit untuk buat soalan. Relax je. Kan? Ni, kamu train lah buat. Train nanti, 2-3 kali buat. Target terus soalan ni. Ini memang saya nak kamu target. Kan? Markah dia boleh pergi sampai bahagian C. Kalau duduk bahagian C, 15 markah dia. Kalau duduk bahagian B, 9. Dekat sini saya letak balik 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sekarang kita plotkan. Sebelum kita plotkan, kita mesti faham skala dia dulu. Contoh skala dia 0 sampai 1 ni, maksudnya yang kecil ni adalah 0.1. Kita tanda, pergi nampak. 0 sampai 10, maksudnya yang kecil Y pula adalah nilai dia 1. Dah faham skala, baru kita pergi tengok data kita plot. Data yang pertama, negatif 4, negatif 43. Jadi, negatif 4, negatif 43 turun ke bawah. Jadi, saya akan guna kaedah attack. Attack maksudnya macam ni, negatif 4, negatif 40 terus. Macam tu. Saya terus bagi tak ya. Negatif 4, negatif 40, 3. 1, 2, 3. Titik. Okay. Kemudian, negatif 3.5.
23.9. Negatif 23.9. Negatif 3.5. Negatif 3.5. 23.9 kita bunda jadi ni 24 je. Kan? Terus 24. Negatif 24. Nampak? Dia attack terus tu. Kemudian negatif 3, negatif 10. Makin laju lah. Negatif 3, negatif 10. Okey. Negatif 2, negatif 5, negatif 2, negatif 5. Situ. Salah. Negatif 2, 5. Ini salah. Kan? Negatif 1, 8. Negatif 1, 8, 10. Tolak 2. 8. Kemudian 0, 5. 0, 5. 1, 2. 1, 2. 2, 5 balik. 2, 5. 3.5. 33.9. 34. Kan? 3.5. 33.9 maksudnya 34 saya tag. Okey. Sekarang saya dah plot semua dah. Tarik atas tinggi sikit. Dia nampak. Okey. Sekarang macam mana nak buat graf? Nak buat graf, langkah pertama, biasa saya akan sambung semua ni pakai baris tapi saya tak tekan. Kamu tengok saya buat. Dia memang saya tak tekan, berkelabu je atas ni. Kesalahan dia. Kelabu-kelabu saya buat. Nampak tak nampak je. Yang ini untuk apa? Cek bentuk. Untuk kita semakkan bentuk. Kenapa bentuk? Okey. Sebab bila bentuk dah betul, bentuk S. Sebab graf kuasa 3. Baru sedap kita buat. Baru sedap kita buat. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, saya akan tengok. Bentuk saya tu nak jadi curve. Tengok tangan. Tangan kanan, saya akan tarik sini. Saya tak buat apa. Saya ikut je, try dulu. Okey, ni curve. Curve yang cantik sini kena curve. Okey, saya akan buat curve sikit. Kelabu. Okey, nampak. Kamu nampak. Okey. Curve. Ni curve balik. Macam ni. Macam buat seni je. Layang-layang. Cantik layang-layang ni. Bajet-bajet je. Okey. Dah cantik, baru saya tekan. Saya tekan. Saya kat sini saya akan pakai pen lah. Jadi kamu nampak. Nanti dia kelabu. Saya tekan. Tarik terus. Setiap stesen saya akan berhenti. Tarik. Kat sini ada adjustment. Bagi curve cantik. Kat sini pun tegak sangat tak boleh. Kita bagi lengkung sikit, naik. Ni pun dia turun balik. Terus. Jadi graf. Nampak? Dapat graf. Dekat ujung belah kanan, tulis nama graf tu. Nama graf tu persamaan tadi tu yang Y. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 4X campur 5 gitu. Sini kamu akan dapat lagi biasanya 4 markah. Graf 4 markah. Buat paksi betul, plot betul, 4 markah. Okey. Ini kalau kamu pakai pensel juga, contoh yang tadi yang terkeluar-keluar ni kamu boleh tutup pakai pembaris. Tutup jawapan. Jawapan kamu tutup pakai pembaris, padam. Padam. Tutup, padam. Okey. Tutup, padam balik. Saya pada pakai pen, tak ada masalah. Terus. Okey. Boleh tak pakai pen dalam exam? Boleh. Sebab soalan dia tak bagi tahu tak boleh pakai pen. Yang dia bagi tahu kamu dibenarkan menggunakan baris fleksibel. Macam ni lah. Buat curve, tarik-tarik bengkok-bengkok, tak payahlah. Penat nak pakai bengkok, tak payah. Saya buat tadi, saya tarik dulu. Saya agak-agak bagi cantik. Saya terus ikut je. Biasa 2-3 kali buat, kamu akan dapat cantik graf. Okey. Graf dah dapat 4 markah. Okey, ada soalan untuk graf? Saya rasa kamu dah cekap buat graf biasanya. Cikgu. Ya. Kan ada soalan dia minta apa 2 unit 1 cm kan.
Itu cara nak buat tu. Saya tak reti sangat yang unit-unit tu. Itu skala. Skala 2 Macam nak cm. kira dia? 2 cm satu unit. Ni skala ni ke? Betul. Okey, skala tu maksudnya 2 cm dalam kertas graf kita, dua kotak ni kita anggap sebagai 2 cm. Nampak? Sebab saiz sebenarnya untuk satu kotak ni memang 1 cm. Dia dah ukur siap-siap dah. Graf kita memang 1 cm. Satu kotak ni 1 cm. Nampak? Kamu jangan pergi ukur pula cm. Maksudnya satu kotak. Sebab tu dia kata unit dia dua kotak, dua unit apa? 2 cm satu unit. 2 cm maksudnya dua kotak ni satu. Dua kotak ni satu. Itu maksudnya 2 cm satu unit. Okey. Lepas tu Pak CY dia kata apa? 2 cm 10 unit. Nampak? 2 cm 10 unit. Maksudnya apa? Dua kotak 10. Okey. Jangan ukur cm. Jangan ukur cm. Anggap saja kotak ni, kotak kertas graf ni memang dah dibuat dengan saiz dia adalah daripada kotak ni ke sini 1 cm. Macam tu. Tu saiz dia. Ni ke sini lagi 1 cm. Jadi sebab tu dia jadi 2 cm. Boleh? Jangan ukur cm pula. Jangan ukur. Okey, anggap je. Dia sebagai anggapan. Tapi sepatutnya memang kertas graf tu mesti dibuat dengan saiz tu. Mesti dibuat saiz tu. Okay. Dia dah dapat kertas graf ni, dah dapat graf ni. Biasanya kamu akan dapat 9 markah confirm. Tengok C. Bila C daripada graf, maksudnya kena tengok graf masing-masing. Okey. Nilai Y apabila X 2.5. Apa kamu buat? Kamu kena pergi dekat X 2.5. X tu 2.5. Contoh sini X 2.5 saya tanda dulu. 2.5. Okey. Kemudian apa buat? Kamu tak payah pakai baris. Kamu ikut je garisan ni. Buat putus-putus. Sampai kena graf. Dekat mana kena graf, pantulkan dia pergi dekat Y. Sini jawapan kita. Satu. Contoh, jawapan saya yang pertama adalah 13. Jadi saya pergi kat sini, saya akan isi. Y sama dengan 13. Macam tu. Nampak? Yang kedua, nilai X pula apabila Y negatif 30. Benda yang sama. Pergi pada Y negatif 30. Sama. Negatif 30. Tengok graf belah mana. Belah sini tak ada orang. Belah sini ada graf. Kita pergi cari graf. Syarat dia putul-putul. Besar mana terpulang. Sampai kena graf. Kena aja graf, pantulkan. Pastikan kamu pantul mesti ada garisan. Garisan. Kalau tak ada, maksud kita bundar. Itu dapat jawapan kat sini. Negatif 3.5.6.7. Jadi saya negatif 3.7. Sini saya tulis. Dekat sini pun saya tulis lagi. Negatif 3.7. Dapat 2 markah lagi penuh. Okey. Isi tempat kosong 3 markah. Buat graf 4 markah. C 2 markah. Semua 9 markah. Memang boleh dapat. Paling teruk pun kalau kamu silap ke apa benda pun, dia graf ni kamu akan dapat 7 markah. Mesti akan dapat 7 markah. Okay, sebab tu saya target kamu dapat je kertas 2, pergi cari graf dulu. Kalau dia keluar kebat, tak apa. Kita buat macam mana, kita tinggal. Dia pelik. Tengok pelik, pelik baca tengok. Sebab graf dia tak boleh keluar soalan pelik. Dia macam mana pun soalan mesti buat graf. Mesti melukis graf. Okey, itu soalan graf. Boleh soalan graf? Nanti try kena confident ni. Full mark. Okey, nombor 12. Nombor 12 kat sini Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan. Yang ni pun saya target juga, tapi cuma kalau soalan dia macam ni lah 9 markah, kamu akan tengok memang boleh buat soalan ni 9 markah. Kalau 9 markah, tapi 9 markah yang pelajar boleh buat biasanya dia akan dapat buat dalam 7 juga. Tapi kamu kita dah belajar, insya-Allah boleh buat. Kita akan buat lakaran dulu kat sini. Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk 2 prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat AMND dan tapak segi 4 sama BCNM. Masing-masing terletak di atas satah mengufuk. Okey, semua dia cerita kat situ, gabungan pepejal semua sampai saya baca sampai jumpa nombor. Sebab mate tercari nombor. Okey, dia kata GM, mana GM? Baru kita tengok. GM 4.
Kemudian kita apa? GM sama dengan JN. Belakang pun 4 sama. Okey. Soalan dia. Tengok soalan dia sebut apa. Lukis dengan skala penuh plan pepejal itu. Plan pepejal itu. Kemudian dongakkan pepejal itu yang tinggal pada satah mencacah selari dengan A and B. Sebagaimana dilihat dari X, dongakkan pepejal tinggal itu pada satah mencacah yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari Y. Okey, macam mana nak buat? Dia bagi yang ni. Okey, kena ingat sebelah 45 darjah, ini tempat plan. Kalau dia tak bagi, kamu kena apa? Kalau dia bagi, biasanya dia bagi. Ini tempat plan. Atas plan, ini X. Dongakkan X. Sebelah X, ini Y punya tempat. Ini plan. Jadi kita kena buat plan dulu. Bila buat plan, kita akan rancang dulu. Plan maksudnya apa? Tengok pada atas. Bila tengok pada atas, kita akan ambil, saya akan ambil saiz dulu. Saiz dia. Saiz dia paling panjang 7. Paling panjang 7. Lebar dia 3. Nampak? Jadi, apa kotak kita? Kotak kita yang kita akan nampak sekarang adalah macam ni. 3, 7. Itu kotak kita. Kotak kita pula dibahagikan kepada berapa bahagian? Kita tengok berapa bahagian. Bumbung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian bumbung. Ada 4 bahagian. Okey. Yang pertama, saya bahagi 4 dengan 3 dulu. Ini. 4 dengan 3 bawah. Bahagi 4 dengan 3. Dapat sini. Okey. Kemudian, bumbung pertama ni 3. Maksudnya sebelah sini, sini. 3. Yang ini 2 saja. Sini. Nampak? Ini jawapan kita untuk plan. Plan, tengok dulu saiz penuh dia. Lepas tu baru kita potong. Itu kita nampak plan. Jadi saiz kita kat sini adalah ni 3, 1, 2, 1. Semua 7 balik. Lepas tu kita pergi lukis kat tempat plan tersebut. Macam mana nak pergi lukis tempat plan ni? Anggaran dulu, nampak? 7, 3 tu yang besar sekali nak pakai ni. 7, 3 nak pakai. Saya akan tengok dulu sini. 7, 6. Nampak? Biasanya dia dalam standard lah soalan. Standard soalan dia mesti bagi lebih 1 cm. Standard. 1 cm dia bagi lebih. Okey? Contoh kalau dia bagi lebih 1 cm, cantik. Saya akan tanda kat sini. Apa saya buat kat sini, saya akan tanda kat sini. Saya akan tanda 1 cm dulu. 1 cm dulu sini. Lepas tu saya tanda atas ni pun 1 cm. Tebal sangat dia punya paksi ni. Ni pun 1 cm. Untuk apa? Saya buat garis tepi dulu. Buat terus terus panjang. Kemudian yang ini pun 1 cm juga. Okey, 1 cm. 1 cm. Standard. Atas pun 1 cm. Kita panggil dia tapak. Garisan tapak dia macam 1 cm. Tarik ni. cm. Atas pun 1 cm. Okey. Lepas tu baru saya start buat ni. 7, 3. Saya akan ukur 7. Ukur 7 dulu. Sini dan sini saya akan ukur 7. Setiap kali saya ukur, saya akan ukur 3 tempat. Atas sekali. Kalau dia dah contoh gambar ni dah ada, kita ukur kat atas je. 7. Dan kita gariskan. Terus. 7. Lepas tu, sini 3. Setiap kali ukur sini 3, kamu ingat kawan kita. Sini pun 3. Saya akan gariskan juga. 3. Nampak? Lepas tu pecah macam mana cerita dia? Pecah dia 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Okey.
Pecah. 3, 1, 2, 1. Ingat, sini buat, atas mesti buat. 3, 1, 2, 1. Dia kena buat. Dia apa kita panggil dia? Setiap pasti ni, dia kena ingat yang ni, tarik kot tu. Tapi saya tak tekan lagi. Ni semua layang-layang. Kita panggil dia garisan unjuran. Okey. Okey, nampak. Jadi plan dah siap. Masa tu ambil, pekatkan plan dia. Kita pakai pensel 2B. Kita boleh kontrol. Kita boleh pekat, tekan, tak tekan. Garisan unjuran tu jangan padam biar. Itu jalan kerja. Okey, siap plan. Nampak? Kalau nak cantik je boleh padam dekat apa unjuran yang dekat dengan ni. Tutup ni. Tutup jawapan ni. Tutup. Bagi cantik padam dia punya unjuran yang dekat. Ini kalau rajin lah kan. Kalau kamu dah nampak pekat dengan kelabu tu. Dah beza. Tak payah buat benda ni. Tak payah padam. Dia akan ambil ni jawapan dia. Plan. Ni dah ambil dah. Ni dah bawa ke atas dah. Tak ada masalah. Okey. Boleh faham? Nampak? Mula-mula saya buat base dulu. Lepas buat base, baru saya pergi ukur yang ni, jawapan ni, yang saya anggarkan. Okey, seterusnya, daripada X pula. Daripada X kita akan nampak ni. X kita akan nampak apa? Bila tengok pada depan, yang kita akan nampak berapa lebar kita ni, paling lebar, paling tinggi, dan paling lebar. Lebar dan tinggi. Lebar saya 7. Saya buat kat sini. 7. Ni sama. 7. Ni sama. 7. 7. Okey, kemudian tinggi saya 8. Ambil. 8. Lepas tu saya akan ikut bentuk ni, nampak? Bentuk ni akan ikut, dia akan ikut gambar plan kita tadi. Dia akan ikut sini. Kan? Kemudian, dia tinggi ni berapa? Okey, dia bagi tahu tinggi ni 4. Saya akan naikkan 4 kat sini. Tandakan 4. 4 kan? Ni ada 4. Tarik. Ni, garisan ni. Ikut je. Sambung. Kemudian, yang ini 2. Tarik 2. Kemudian sambung. Ini saja yang kita nampak daripada X. Nampak? Bentuk dia macam ni je. Yang ini kita nak lukis kat mana? Dekat X. Benda yang sama. Iaitu saya akan buat apa? Tapak dulu. Tapak kat situ. Dia pekat terus ni. Lepas tu tinggi dia 8. Okey. Sama macam tadi. Setiap kali saya buat tinggi dia 8. Saya akan bawa dia ke sini. Lepas saya garis. Tinggi dia 8. Okey. Kemudian betulkan 8. Yang ni saya lupa buat garis kat sini. 8. Okey. Lepas dah dapat 8 kat situ. Kita boleh teruskan. Garisan ni tak cukup panjang, sambung balik. Okey. Ni saya boleh buat apa? Yang ini. Lepas yang tu, pergi sini tadi. Ikut garisan tu. Nampak? Dah sampai mana dah? Sampai sini. Ni dah. Ini dah. Sini dah. Sekarang nak turun. Nak turun kena ada tapak ni dulu. 4. Kena ada 4 dulu. 4. Sini ukur. Okay. Dan biasanya kita ukur je 4. Letak tanda je 4. Sini pun 4. Baru kita garis. Okey. Jadi, saya akan ukur sini 4. Dekatkan. Yang ini sambung. Nanti kamu boleh try. Yang ini pula. 2 je. 2 tak payah ukur sebab kita dah ada bawa pada bawah ni. 2. Ni tarik ke bawah terus. Dah siap.
Ingat, mesti beza pekat dengan kelabu tu. Mesti beza. Okey? Siap ni yang ini. Macam mana nak buat yang last sekali? Iaitu daripada Y. Okey, jom tengok gambar pada Y. Daripada Y, sama juga kita akan nampak lebar sini. Dan tinggi. Itu kita nampak. Lebar dan tinggi dulu. Lebar ni 3. Ini 3. Tinggi 8. 8. Jadi kotak. Macam tu. Kemudian ada berapa bahagian kita nampak? 1, 2 bahagian saja. 1, 2 bahagian. Berapa tinggi dia? Jangan ukur ni tinggi. Tinggi ukur sini. Tinggi dia 4, 4. Bahagi 2 je. Ni saja kita nampak. Untuk Y. Okay? Kalau ada yang terlindung ke gambar putus-putus, kalau kamu tak perasan, dia tolak 1 markah, tak apa. Okay, ini gambar ni tak ada putus-putus, nampak je semua. Okay, jadi ni dengan ni saja. Ni. Okay. Cuma kat sini, okay, saya tak buat lagi dia punya 1 cm base. Okay, jadi saya akan bawa nampak ni. Yang kita tarik ke sini, kita kena tunjuk kita bawa ke sini. Ni 3, sepatutnya 3 cm. Tapi kamu buat 3 cm dulu ukur. Ukur 3 cm. Ukur 3 cm. Dia mesti kena dekat tempat tadi tu. Okey, 3 cm. Okey, dekat 45 darjah ni dia mesti kena. Okey, ni dapat 3 cm. Dah dapat jawapan kita. Pekatkan saja. Okey, pekatkan saja. Nampak? Yang penting soalan ni garisan unjuran dia. Unjuran menunjukkan kita faham teknik dia, kita gunakan, kita bawa dia. Nampak? Dapat ni, dia terus, markah dia terus. Kamu akan dapat terus 9 markah. Terus. 3, 3, 3. Kalau ada putus-putus, dia kena bagi 1 lagi markah. 10 jadi. Boleh faham ke ni? Apa saya cerita ni? Boleh ke? Cikgu, macam mana cikgu dapat 1 cm tu? 1 cm tepi ni? Ni, yang apa tu, yang pelan-pelan. Yang pelan. Oh, sini 1 cm ni. Ruang ni. 1 cm. Oh, okey. Macam ni Kita main tolak. Ya, sebab kalau yang sengit ni, kita tak ukur. Yang kita ukur apa? Bawah ni. Nampak? Bawah ni semua tadi saya ukur apa? 7. Nampak? 7 kan? Lepas tu lebar kita berapa? 3. Maksudnya kotak kita dah dapat 7, 3 macam tu. 7 kali 3. Nampak? Kita ambil tepi-tepi dulu. Sepadan ni. Lepas tu kita tengok sini. 3. Nampak? 3 maksudnya sini 3. Tanda 3. Turun. 3 cm. Kemudian sengit ni kita tak ada ukuran. Tapi kita tahu. Ni nak pergi ke sini 4 pula, nampak? Ni nak pergi sini 4. Jadi maksudnya 4 sama tak dengan ni? Sama. Ini maksudnya antara sini ke sini hanya tambah lagi 1 cm saja. Sebab kedudukan yang ni 4. Sama tak? Dia jalan 2 lagi pula. Dia jalan lagi 2. 2 lepas tu. Yang ini maksudnya bawah dia 3. Tambah. Ini telajak banyak sangat saya buat. Besar sangat. Boleh faham? Kita main tolak-tolak aja. Yang sengit tak payah. Tak payah ukur yang sengit. Yang sengit dia, kita tak ukur langsung yang sengit. Nampak? Kita ambil yang mana tegak ukur, kita tolak aja balance dia. Boleh? Cuba tengok. Ada lagi? Cikgu, nak kena label tak? Label tak payah. Label tak payah. Okey, jom kita tengok jawapan dia kejap. Saya tengok. Saya ada bagi kamu dalam kertas kamu tu, yang saya bagi kamu tu, dia ada semua, dia ada jawapan siap tau. Okey. Tengok saya tunjuk kamu Saya pun tak tengok ke jawapan betul jawapan. Jawapan kat belakang lah. Last kali ikut. Kat mana tu? Nampak?
Ni jawapan dia. Nampak? Kamu tengok. Label tak ada. Dia tak ada label. Garis unjuran tu nampak. Dia kelabu-kelabu je. Yang penting dia tunjuk kau apa. Garis unjuran mesti kelabu. Garis jawapan mesti gelap. Tak payah label. Tak payah label. Apa pun tak payah tulis. Kalau garis kunjuran tak ada, tak apa ke cikgu? Kalau tak ada boleh, tak ada masalah. Cuma digalakkan pelajar jangan kena ada lah, sebab garis tu menunjukkan kita buat macam mana. Macam mana kita jawab soalan tu. Menunjukkan garis-garis tu lah yang penting. Tapi kalau kamu terpadam, kamu tengok kalau jawapan ni pun nampak dia padam-padam sikit kan. Dia padam-padam. Maksudnya menunjukkan apa? Maksudnya dia padam sikit-sikit je. Untuk bezakan antara gelap dan terang. Okey? Cuma dekat jawapan dia, kamu tengok dia punya base dia tak pakai 1 cm. Saya pakai 1 cm sebab saya nak bagi nampak jelas. Jadi tapak kita ni, jarak tapak ni tak kisah nak pakai 1 cm ke berapa cm pun tak ada masalah. Tapi pastikan sekata lah. So kalau kamu pakai setengah cm, bawah ni setengah cm, sini pun setengah cm, mesti sama. Kalau saya buat terabur tak boleh ni cikgu? Buat terabur tak boleh. Kalau soalan ni bagi macam ni, kena buat sini. Okay. Tapi kalau soalan dia tak bagi yang ini, tak bagi yang apa? Kita panggil dia ni. Dia tak bagi gambar rajah ni kan? Boleh buat asing-asing. Boleh buat sendiri. Kat mana-mana suka hati, terabur. Tapi kalau dia bagi yang ini, kena buat kat sini. Itu beza dia. Okay. Kalau dia tak bagi, terabur. Buatlah kat mana-mana pun. Plan di satu tempat. Tapi sama juga kaedah dia. Buatlah macam mana pun, label tak payah. Bentuk yang penting. Kan? Sebab tu soalan ni dia ada 2 jenis. Yang biasa tu, yang dia tak bagi garisan ni kan. Tapi garisan ni senang. Kamu buat je mana-mana. Ambil ni, rasa bentuk tu je tu, buat je. Kan? Ambil ni, buat je. Dekat A, dekat B. Cuma untuk soalan jenis tu, kena tulis lah. Ni A, ni B, ni C, kena tulis. Kalau dia bagi benda ni macam ni, yang 45 darjah ni, kena jawab dekat situ. Kan? Tak boleh jawab tempat lain. Boleh faham? Okey. Boleh. Cubalah sebaik mungkin. Antara topik yang mudah. Kan? Tapi memang saya tak target lah markah penuh. Setiap soalan, kamu kena dapat, saya aim kamu, untuk soalan yang kita target ni, kamu kena dapat 70%. Maksudnya tu kalau 9 kita target 7 nanti. Kan? Tapi kalau dapat penuh, baik lah. Sebab kita ada soalan yang susah, ada soalan susah yang kita tak sempat nak buat. Jadi kita kena bajet. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Contoh soalan ni. Kalau soalan macam ni kadang-kadang ada pelajar dia sangkut. Kan? Apa benda ni Ahmad penuntut ni nyatakan nilai H, K dan M, nyatakan sama ada aliran tunai amat positif atau negatif, kan? Huraikan bagaimana amat boleh menjawab matlamat dengan menggunakan konsep SMART. Yang ni selalu lupa. Sebab tu saya bagi tahu dalam exam, kita kena target dulu yang mana insurans kita. Macam soalan ni, okey, kita tinggal dulu kejap, kita pergi dulu yang boleh buat. Contoh, penjemahan boleh buat, tapi yang lebih mudah adalah ini. Ini lagi senang. Graf sebenarnya dalam SPM, graf 2 soalan. 1 soalan graf tadi, 2 ni statistik. Dan kata serahkan, memang boleh buat. Memang boleh buat. Markah penuh ni, 10 ni. 10 markah ni kita nak dapat 10 terus. Kan? Contoh saya tunjuk contoh ni. Okey, lengkapkan jadual 4 di ruang jawapan. Ini kalau soalan dia kalau keluar macam ni lah kan. Saya target. Memang tahu ni ramai yang cikgu target OGIF. Jadi saya tak tahulah. Kamu kena baca yang kita dah belajar histogram. Histogram longgokan, poligon kekerapan. Semua ada. Yang ni OGIF. Jadi first kali dia suruh cari apa? Frekuensi. Kan? Frekuensi maksudnya apa? Kena kira. Contoh kat sini saya pergi kira apa? 30 sampai 39 ada berapa? 30 sampai 39. Kan? Jadi maksudnya kepala 3. Kepala 3. Saya akan kira, cari kan. Ni tengok, cari-cari bukan kiri kanan, kita kena turun bawah. Kita ambil nombor dekat. Kepala 3 tak ada. Nampak? Tak ada. Kita tulis itu kosong. Okey, kepala 4. Kepala 4 ada 1, 2,
Tak ada, ada 2 saja. 2. Kepala 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nampak? Kan? Kepala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kepala 7. Ini dah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Kepala 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kepala 9. Tinggal 1. Ha? 85. 85. Kat mana tinggal Ni okey. Tambah 1. Okey. Itu okey. 9 1, 2, 3. 3 saja. Okey. Kemudian kita campur semua ni. Pastikan dia mesti cukup 40. Kan? Campur semua cukup 40. 2, 7, 7, 10. 10, 20, 10, 20, 30, 40 cukup. Jadi ini 8. Okey. Kemudian kekerapan longgokan. Longgok maksudnya ni kosong. Kosong tambah 2. 2. 2 tambah 5. 7. 7 tambah 10. 17. 17 tambah 12. Ambil kalkulator boleh. 17 tambah 12. 29. 29 tambah 8. 29 tambah 8. 37. 37 tambah 3. 40. Bawah sekali mesti 40. Itu namanya kekerapan longgokan. Sempadan atas. Ujung tambah 0.5. Ujung kanan tambah 0.5. 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5, 99.5. Nampak? Setiap satu line ni satu markah. Bukan satu nombor, satu line. Salah satu je Abel. Satu line ni betul, satu markah. 2, 3 markah. Jadi kamu akan dapat biasanya 3 markah. Jadi hati-hati buat ni. Okey. Itu kita panggil dia. Yang pertama, bahagian lengkapkan jadual. Berdasarkan jadual DA, hitung sisihan piawai markah sejarah bagi 40 murid. Jadi sisihan piawai, kamu kena cari sisihan piawai. Bila nak cari sisihan piawai, kita kena tengok formula sisihan piawai. Keluarkan formula dia. Kalau pergi kat depan, dia akan bagi sisihan piawai dia, formula dia, simbol dia macam tu, sama dengan punca kuasa 2 jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Okey, lepas tu sebab ada min, kena ada juga min pula. Min sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Semua dibagi kat depan. Okey. Lepas tu next apa? Kita pergi cari benda ni. Apa simbol untuk X ni apa? Titik tengah. Ada titik tengah? Tak ada. Titik tengah biasanya boleh tambah dekat gambar ni, jadual ni, boleh tambah sendiri tau. Tambah sendiri. Contoh saya tambah kat sini X. Titik tengah. Titik tengah maksudnya 30 campur 39 bahagi 2. Ambil kalkulator. 30 campur dengan 39 sama dengan 69.
bahagi 2. 69 bahagi 2, kamu akan dapat 34.5. Jadi 34.5 dan seterusnya. 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 84.5, 94.5. Okey, itu titik tengah. Dia suruh cari apa? Sisihan piawai. Jadi kita kena dapatkan apa? F darab X kuasa 2. F apa? F adalah frekuensi. Ni F. Yang ni apa? Kekerapan longgokan. Ni F besar. Kekerapan longgokan. Simbol dia. Okay, ini sepadan atas. Jadi saya kena buat apa? Fx kuasa 2. Fx kuasa 2. Kan? Jadi saya pergi ambil ke sini. Saya tulis ke sini. Fx kuasa 2. Apa maksud F kuasa 2? Ni darab dengan ni. Kuasa 2. So ini akan jadi kosong. Ambil kalkulator. Sekejap. Okey, cari kalkulator yang tadi. Ini. Saya ambil kat sini tengok. Ni F. Kosong tak payah. F 2. 2 darab dengan terus. 44.5 kuasa 2. Okey. Lepas tu buat apa? Campur terus. Tak payah sedarai pun tak apa. Campur terus. Campur. Dengan 5. 5 darab dengan 54.5 kuasa 2. Campur terus. 10 darab dengan 64.5 kuasa 2. Kemudian campur terus. 12 darab dengan 74.5 kuasa 2. Kalkulator kau boleh pakai ni. Terus. Campur terus. 8 darab dengan 84.5 kuasa 2. Campur terus. 3 darab dengan 94.5 kuasa 2. Ambil jumlah dia je. Total dia kita dapat kat situ adalah sebanyak 210,930. Okey. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Ni 40 tadi. Total. Tolak dengan min saya belum kira. Okey. Min pula macam mana? Min dia kata jumlah fx saja. Fx maksud ni darab ni saja. Ni darab ni. Ni darab ni saja. Fx. Terus sama juga. 2 darab dengan 44.5 campur 5 darab 54.5 campur 10 darab 64.5. Semua cakap pakai kalkulator je kat sini. 12 darab 74.5 campur 8 darab 84.5 campur 3 darab 94.5. 2860. 2860 bahagi dengan 40. Kan? Yang ini kita kira dulu. 2860 bahagi 40. Ini saya tak pakai function kat calculator kan. Manual saja. 71.5. Tengok. Okey. Sini saya akan tulis 71.5 ni kuasa 2 formula dia. Lepas tu punca kuasa. Semua sekali. Nak kira dia. Okey. Ambil dalam ni dulu pun boleh. Contoh kira dalam ni. Contoh saya kira 210930 bahagi dengan 40. Kemudian saya tolak dengan
71.5 kuasa 2. Dapat 161. Punca kuasa 2, 161. Sama dengan 12.69. Macam tu. Okay. Katakan contoh soalan ni. Tiba-tiba kamu tengok soalan ni. Panjang. Kamu risau apa. Buat je takat mana boleh. Takat mana mampu buat je. Keluarkan formula. Kan? Buat jadual tanda X ni. X ni memang kena ada. Kalau bagi jadual macam ni, tolong cari X. X adalah titik tengah. Titik tengah maksudnya campur bahagi 2. Campur bahagi 2. Dapat satu je kita dah boleh teka yang lain. Okay? Ini contoh dapat. Sebab apa? Soalan dia biasanya A, B, C. A mudah, B susah, C mudah balik. Buat graf balik. Okay? Dan kadang-kadang dekat sini, dekat B ni, kadang-kadang dia boleh tanya kamu, dia boleh tanya apa? Min. Buat ni je lah min. Ataupun dia tanya kelas mod. Kelas mod. Kelas mod yang mana? Kelas mod pergi tengok dekat frekuensi ni yang paling besar sekali. 12. Ini kelas dia. Jadi kalau dia minta kelas mod, jawapan kita adalah 70 hingga 79. Ini jawapan kita. Ini kita panggil dia kelas mod. Ini kita panggil apa? Sisihan piawai. Okay. Kalau dia minta variant, variant ni yang dalam ni. Yang dalam punca kuasa ni. Variant 161. 161 tu variant. Itu kalau soalan minta variant. Okay. Boleh? Panjang tak cerita ni kat sini? Soalan ni. 161 tu kuasa 2 ke cikgu? 161 ni masa kita kira semua ni. Kiranya kalau dia minta variance kan, 161 tu kuasa 2 ke memang 161 je? 161 je. Jangan buat jangan kuasa 2. Okay. Sebab variant maksudnya nilai yang dalam ni, nilai dalam ni tanpa punca kuasa. Sebab formula kita kat situ adalah sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variant. Ataupun variant juga adalah sama dengan sisihan piawai kuasa 2. Kalau kamu ambil yang ni kuasa 2 kan dapat ni balik. Macam tu. Ini formula untuk variant. Yang ini memang penting dalam matematik. Kita panggil sukatan serakan. Kalau kamu sama belajar dekat mana-mana, college ke, universiti ke mana, ambil matrik ke apa, memang akan belajar semula benda ni. Okey, boleh? Kita buat graf. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf sediakan dengan menggunakan skala. Lagi sekali kamu tengok skala. 2 cm 10 unit. Okey. Sekejap, ada orang telefon pula. Okay, kita tengok graf. Skala dia bagi kat sini 2 cm 10 markah. Kepada paksi mengufuk. Sama je tadi. Paksi mengufuk dia bagi paksi mengufuk ni adalah paksi X lah. 2 cm kepada 5 murid kepada paksi mencacang. Lukis ogif. Ogif tu macam mana? Apa benda ogif? Okey, ingat ogif. Kita kat sini. Kalau ogif, maksudnya kamu kena buat satu paksi yang mana yang atas ni adalah melibatkan kekerapan longgokan KL. Yang bawah ni sebadan atas. KL dengan Shah Alam. KL dengan Shah Alam. Ogif bentuk dia S. Jadi dia macam tu. Okay. Ogif KL Shah Alam. Kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Kita dah ada belum? Kita cek. Kekerapan longgokan dah ada. Sempadan atas dah ada. Sebab sebelah je nampak. Yang ni kita kena pergi buat. Ambil kertas graf. Dia akan bagi kita graf nanti. Yang ni senang. Sebab dia tak payah kira. Dia terus je. Dia biasanya untuk apa soalan ogif ni. Memang kamu boleh, dia bagi kertas graf dia memang cukup-cukup terus. Boleh buat. Maksudnya kita boleh terus garis kat dalam ni pun tak apa. Terus garis je. Garis. Kemudian kita kira lah nak apa nanti kita kira. Boleh kira. Okey.
Ingat bawah ni sempadan atas. Kita akan isi sempadan atas kita dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ada 7. Kita akan isi kat sini. Sempadan atas. Kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya ngam-ngam. Ngam-ngam dia akan bagi. Ini 39.5. 49.5. Selang 2 2 sebab apa? 2 cm. Tak payah ukur. 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 89.5, 99.5. Kalau tak cukup, kamu kena enjak ke ujung. Tak ada masalah. Ubah saja, padam. Jangan padam kemudian, padam masa buat paksi. Okey. Paksi Y, tengok skala dia. Paksi Y dia kata, paksi mengufuk. Dah, ni paksi mencancang. Paksi Y ni adalah paksi mencancang. Berapa skala dia? 5. Okey. Cara nak cam dia senang je. Kita tengok berapa? 40. Dia mesti sampai 40. Tengok sini. 5, 10. 15, 20. 25, 30. 35, 40. Dah sampai dah. Ini kita buat apa? Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Ni sempadan atas. Okey, plot lah. Terus plotkan macam tadi. Tengok. Mula-mula dia mula dengan apa? Kosong. Kosong. Angka ngam-ngam bawah. Lepas kosong, 2 saya naik. 5. Kalau 5, kat mana 2? Kita test dulu. Bagi dapat. 5, kat mana 2? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, selang 2 kotak, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Maksud kita test dulu. Baru kita dapat cam. Jadi, selang 2 kotak, 1. Jadi, kita terus buat kat situ. 49.5, 2. 1, 2. Nampak? Saya titik dekat 1. 1, 2. Sini pangkah. Boleh. Pakai pensel je. 59.5, 7. Maksud saya bagi dekat 5. Kemudian saya titik 6, 7. Dia yang pangkah tu yang kira. Kan? Kemudian 17. Saya pergi 17 macam mana? Pergi terus kat 15 lah. 15, 16, 17. Nampak? Titik 16, 17. Okay. Kemudian 29. Terus pergi dekat 29, 30 patah balik 1. Lepas 29, 37. 37, 35, 36 titik, 37 jawapan. Dia boleh titik dulu, tak ada. Titik tak kira kan. Kemudian last sekali adalah 40. Sampai 40. Okey, dan kamu akan nampak bentuk dia S. Macam tadi juga kita boleh guna baris dulu. Buat layang-layang dulu. Bagi nampak bentuk. Macam mana kita nak sambung. Cantik-cantik. Nampak? Layang-layang nampak macam. Okey, bentuk dia S kan? Bentuk S. Sambung. Ambil pensel 2B tekan. Sebab tu saya bergaris dulu sebab apa? Kita dah ada line untuk kita ikut. Kita ikut jalan line tu sebab dia tak boleh pakai pembaris. Jadi kita ikut line tu menunjukkan kita buat pakai tangan kita sendirilah. Dapat. Ini kita panggil dia OGIF. Dapat lagi 10 markah ni. OGIF. 10 markah. Ini 10, 9, 9, 28. Lulus, man. Baru 3 soalan buat. Ada lagi soalan. Boleh tambah lagi. Nampak? Dia sikit-sikit. Kita naik sikit-sikit. Sebab tu saya kata kalau biasanya sama ada buat ni, penjelmaan boleh ataupun kamu boleh carilah soalan-soalan mana-mana. Pergi top up. Mana soalan saya tadi. Okey, jadi saya akan pergi terus dekat penjelmaan pula. Ini pun antara soalan yang memang boleh skor. Betul, dia target saya buat bahagian B dulu, bukan bahagian A. Bahagian A ni banyak soalan pendek-pendek yang boleh kita top up kemudian. Bila kita dah ada markah dalam 30, kita nak pergi top up untuk jadi 40, 50 tu mudah. 30 bagi dapat dulu. Nak dapat 30, kita targetlah topik apa. Antara topik-topik ni yang saya tunjuk tadi. Okey.
Sisi 4 EFG ialah image bagi sisi 4 ABCD. Jadi dia kata apa? ABCD dengan EFG ialah image. Maksudnya ABCD yang jadi EFGH. Dia mesti kanan ke kiri. Siapa cerita dia? V dengan U. Bila V dengan U, kanan ke kiri, kita akan jumpa U dulu baru V. Kita pergi tengok kat gambar. Gambar ni pun boleh contoh, tak salah. ABCD yang ni yang besar. ABCD ni nak jadi yang kecil. Tak boleh. Besar ni kena tukar jadi yang besar ni dulu. Besar ni kena tukar jadi besar yang ni. Yang ni kita panggil dia apa? U. Yang besar ni jadi kecil ni. Ini baru V. Cerita dia. U kat sini kau nampak bentuk pantulan. Nampak terus pantulan. Mana tengah-tengah dia? Ni tengah-tengah. Terus kita dapat cap. Nama dia apa? Terus kita tulis kat situ. Satu. U ialah pantulan. Ingat ayat dia. Pantulan mesti pada garis. Pada garis. Garis apa? Dia kena kat mana? Kena dekat Y. Y berapa kena? 6. Jadi, dia kena garis Y sama dengan 6. Pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey. Nombor 2. Besar jadi kecil siapa? V ialah pembesaran. Pembesaran. Dia kena ada dengan faktor skala. Faktor skala boleh F saja. Sama dengan, okey, faktor skala kita tengok. Macam mana nak kira faktor skala? K simbol dia. Selepas bahagi dengan sebelum. Okey, yang selepas apa? Yang besar jadi kecil. Maksudnya, besar ni, sini, yang kecil yang ini. Siapa jadi kemudian? 2. Sebelum dia, 4. Jadi, selepas dia 2, sebelum dia 4. Jadi faktor skala kita kecilkan 1/2. Itu jawapan. 1/2 pada pusat. Kena ingat ayat-ayat dia. Pada pusat. Mana pusat dia? Pusat dia adalah tempat dia bertemu. Tengok. K bertemu dengan F terus. Yang ini pun bertemu. Dia bertemu pada tempat yang sama. Siapa tempat yang sama dia? E. Jadi dia bertemu dekat E. Pada pusat E. Nak letak koordinat lagi pun tak apa. E tu. Koordinat dia -1, 5 boleh. Letak E saja pun dah betul lah. Dia dah dapat ni. Ini benda boleh buat. Boleh buat. Okey. Seterusnya. Soalan dia. Diberi sisi 4 ABCD mewakili satu kawasan yang luas 210. Hitung luas kawasan berlorek. Okey, kat sini Okey. Formula kita, faktor skala kita ni yang penting Okey. Luas image per dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. K tu apa? Faktor skala kita. Luas image bahagi luas objek. Image apa? Selepas. Selepas kita apa? Yang kecil tu. Yang kecil. Maksudnya luas, kita panggil kat situ EFGH per dengan luas ABCD. Luas ABCD dia bagi 210. Sama dengan K kita pun ada. 1/2 kuasa 2. Jadi berapa luas yang kecil tu? EFGH. 1/2 kuasa 2 jadi 1/4 darab 210. Ni naik atas darab kalkulator tekan. (52.5) Nampak? Tapi ini belum jawapan ni. Jawapan kita dia nak apa? Oleh sebab itu luas kawasan berlorek. Okey, sama dengan kat situ
Yang besar tolak yang kecil. Yang besar siapa? Yang besar adalah ABCD. 210. Tolak dengan yang kecil berapa? 52.5. Terus. Sama dengan 157.5. Siap. Nampak? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Jadi macam itulah lebih kurang untuk hari ni. Saya nak kamu cuba tengok soalan-soalan dekat yang saya bagi sebelum ni pun ada komplit. Soalan ni pun ada. Kalau nak soalan lagi saya boleh tengok dekat bank soalan pun ada, dekat Bumi Gemilang pun ada, boleh tengok soalan. Tapi saya lebih suka kamu tengok dekat Bumi Gemilang. Kamu search je, type je Bumi Gemilang Bumi Gemilang, sebab Bumi Gemilang ada jawapan Bumi Gemilang. Aku cari soalan dia, tengok bahagian-bahagian ni, bahagian B. Memang bahagian B antara soalan yang memang insya-Allah kamu boleh skor. Itu target kita. Okey, boleh? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kalau ada umur panjang, ada satu kelas lagi. Satu kelas lagi saya nak tekankan kamu sikit bahagian A sikit lah. Kertas satu tu saya akan sentuh sikit-sikit soalan yang kita boleh buat. InsyaAllah. Okey. Jadi saya doakan supaya kamu terus berjaya lah. InsyaAllah boleh faham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Boleh, cikgu. Boleh.